Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya akan ceritakan satu kisah seram berkenaan dengan barang peninggalan arwah. Kisah ini diceritakan oleh seorang ustaz yang bernama Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi merupakan seorang pengamal perubatan Islam. Masalah gangguan ni dialami oleh Puan Ramlah dan juga keluarga dia. Semua nama yang digunakan dalam video ni adalah nama samaran saja. Begitu juga dengan video saya sebelum ni dan juga selepas pada ni, semuanya bukan nama sebenar. Dan Ustaz Fauzi dah minta kebenaran dengan Puan Ramlah sekeluarga untuk menceritakan kisah ni kepada umum lah. Let's go. Kisah ni bermula apabila Ustaz Fauzi menerima satu panggilan telefon daripada Puan Ramlah. Cerita ni dah lama berlaku, dah lebih kurang 15 tahun yang lepas berlaku cerita ni. Rumah Puan Ramlah ni terletak di negeri Kedah. Puan Ramlah tinggal kat rumah tu dengan ibu dia, dengan adik dia lelaki dan perempuan. Lepas tu anak dia 2 orang. Suami Puan Ramlah ni dah lama meninggal. Ustaz Fauzi pula dia di Terengganu. Dia asal Terengganu, duduk di Terengganu. Ustaz Fauzi ni kalau ke mana-mana memang pergi dengan pembantu dia lah. Ustaz Fauzi dengan pembantu dia bersiap-siap untuk menuju ke Kedah. Awal subuh dia dah gerak dah daripada Terengganu. Lebih kurang pukul 4 petang Ustaz Fauzi dengan pembantu dia tu sampai di rumah Puan Ramlah lah. Dan disambut dengan oleh keluarga Puan Ramlah. Sebelum Ustaz Fauzi naik ke rumah macam biasa, Ustaz Fauzi ni dia akan keliling sekeliling rumah. Dia nak tengok keadaan dekat sekeliling rumah lah sebelum dia buat pembersihan rumah. Nama proses tu dinamakan proses pembersihan. Tujuan Ustaz Fauzi ni keliling rumah, dia nak cari punca gangguan. Dia nak cari petunjuk lah, petunjuk yang boleh jadi punca gangguan. Selepas dia dah selesai mengelilingi rumah tu, barulah dia naik ke rumah. Rumah Puan Fauziah ni terletak berhampiran dengan sawah padi dan terletak berhampiran dengan sungai. Lepas tu belakang rumah tu ada pokok beringin, pokok yang besar di belakang rumah. Dekat je, dalam 15 meter macam tu je di belakang rumah. Pemandangan sangat cantik lah, sangat cantik kalau ada sawah padi. Mengikut cerita daripada Puan Ramlah dengan ibu dia, pokok beringin belakang rumah tu memang ada kisah seram dia yang tersendiri. Setiap tengah malam memang ada dengar suara jeritan, suara orang menjerit yang kuat, yang boleh dengar dengan jelas sampai dalam rumah. Bukan keluarga dia je yang dengar, kalau ada orang lalu dekat-dekat kawasan tu pun memang akan dengar jeritan tu. Dan benda ni dah berlaku lama, yang buatkan keluarga Puan Ramlah ni dalam ketakutan. Itu gangguan di luar rumah. Memang penduduk kampung memang nak tolong tebang pokok tu, sebab Puan Ramlah minta tolong dengan orang-orang kampung. Tapi orang kampung semua takut nak tebang pokok tu. Dah lama dah, banyak kali dah cubaan nak tebang pokok tu, tapi tak jadi sebab orang takut. Yang menambahkan lagi keadaan takut keluarga Puan Ramlah ni, dalam rumah pun ada juga gangguan macam tu. Bukan macam tu, ada juga gangguan. Apa yang berlaku dalam rumah, ibu Puan Ramlah kalau mandi, dia selalu rasa macam kena kejar dengan something dalam bilik air. Bilik air dia luas lah, ada kolah mandi, ada tong biru tu yang tadah air tu, macam tong drum plastik yang warna biru tu. Dia orang ada tong tu, dia orang buat tadah air. Kalau macam air paip tak ada, dah ada air air simpanan lah untuk guna time tak ada air, time tak ada bekalan air. Lepas tu ada tandas sekali dalam tu, tempat buang air besar. Ada jamban lah dalam tu, ada kolah air besar lah, luas dia punya bilik air. Dan bilik air dia orang ni terletak di belakang rumah. Maknanya yang paling hampir dengan pokok tu lah. Tapi yang peliknya, yang selalu rasa macam kena kejar ni, ibu Puan Ramlah seorang je. Orang lain yang duduk dalam rumah tu tak ada kena kacau macam tu. Ibu Puan Ramlah seorang je yang rasa macam kena kejar. Dia rasa macam kena kejar, sampailah dia keluar bilik air tu, barulah dia rasa dah tak ada orang kejar. Maknanya gangguan tu dalam bilik air sajalah.
Ustaz Fauzi memulakan proses pemulihan rumah, pembersihan rumah tu pada waktu malam lepas Isyak. Jadi apa yang Ustaz Fauzi ni buat, dia ada buat solat berjemaah, bacaan Quran macam tu lah. Lepas tu dia ada buat air bacaan Quran dan juga doa-doa pendinding lah. Doa-doa yang diambil daripada ayat Quran untuk melindungi rumah tu. Ustaz Fauzi adalah beri penerangan ringkas kepada ahli keluarga Puan Ramlah dan juga ahli keluarga dia yang duduk di rumah tu. Apa yang perlu dipatuhi, apa yang perlu jangan buat benda-benda yang jangan dibuat semasa proses pembersihan. Malam tu Ustaz Fauzi minta tolong adik lelaki Puan Ramlah ni untuk bersama dia ke belakang rumah untuk tengok pokok beringin tu pada waktu malam. Pembantu Ustaz Fauzi ni duduk di rumah bersama dengan ahli keluarga Puan Ramlah yang lain. Ustaz Fauzi dah pesan dah. Kalau pesan dekat adik Puan Ramlah tu lah, kalau nak pergi belakang rumah ni dengan dia, jangan lari. Walaupun tengok apa, dengar apa pun, jangan lari. Bila Ustaz Fauzi dengan adik Puan Ramlah yang lelaki tu dah sampai di bawah pokok, Ustaz Fauzi pun mulalah keliling pokok tu. Ustaz Fauzi tengok tak ada apa yang pelik, tak ada apa yang negatif pun dekat pokok tu masa tu. Lepas tu Ustaz Fauzi ni pun kembalilah ke dalam rumah. Ustaz Fauzi minta Puan Ramlah dan juga seluruh ahli keluarga dia kumpulkan barang-barang arwah suami Puan Ramlah di satu tempat untuk dilupuskan, sebab mungkin itulah puncanya. Berdasarkan pengalaman Ustaz Fauzi ni, biasanya kalau gangguan-gangguan macam ni sama ada daripada yang diturunkan ataupun yang dicari sendiri, maknanya makhluk-makhluk gaib ni, selepas tuan dia meninggal, dia akan duduk jaga barang-barang peribadi arwah. Bukan nak tuduh suami Puan Ramlah ni membela, tapi benda ni boleh jadi yang keturunan, macam tu. Jadi dikumpulkanlah semua barang-barang, baju, pakaian, semua pakaian lah dikumpulkan. Lepas tu barang-barang peribadi, kain pelekat, kasut, selipar yang di luar rumah yang masih ada, semua dikumpulkan. Apabila dah berpuas hati tengok barang-barang arwah suami Puan Ramlah ni dikumpulkan, Ustaz Fauzi pun mulalah membaca sedikit doa, sedikit ayat-ayat Quran, dan Ustaz Fauzi mula membakar barangan-barangan peribadi peninggalan arwah suami Puan Ramlah. Dah selesai semua tu, dia orang pun semua masuk tidur. Pagi keesokannya Ustaz Fauzi dengan pembantu dia bersiap-siap lah untuk balik ke Terengganu. Sebelum balik tu, Ustaz Fauzi adalah tinggalkan air bacaan Quran dan juga bacaan zikir, air bacaan zikir dan bacaan Quran tu tinggalkan kepada Puan Ramlah sekeluarga. Sambil-sambil tu Ustaz Fauzi ada juga pesan supaya keluarga Puan Ramlah ni sentiasa solat berjemaah tepat waktu di rumah tu, dan juga sentiasa baca ayat Quran dekat dalam rumah tu. Jadi Ustaz Fauzi pun bergeraklah balik ke Terengganu. Bila dah separuh jalan tu, Ustaz Fauzi dengan pembantu dia dalam perjalanan balik, tiba-tiba dapatlah panggilan telefon daripada Puan Ramlah. Puan Ramlah bagi tahu ibu dia masa gunakan bilik air tu masih lagi rasa seperti dikejar. Lepas tu bila Ustaz Fauzi ni fikir-fikir balik, takkan nak patah balik kot. Lepas tu Ustaz Fauzi ni pesan je lah, pesan kat Puan Ramlah tu, cari lagi, takut ada lagi barang arwah yang tertinggal dalam bilik air tu. Jadi bila Puan Ramlah dan juga keluarga dia ni cari dekat dalam bilik air tu, terjumpalah sepasang selipar arwah suami Puan Ramlah. Ada terselit di belakang tong warna biru, tong air yang warna biru tu. Selipar tu arwah selalu guna masa di bilik air. Dia ada selipar dia sendiri, dan selipar tu terselit di belakang tong air warna biru. Memang orang tak perasan lah selipar tu masa cari sebelum ni. Bila dah jumpa selipar tu, Puan Ramlah pun telefon bagi tahu Ustaz dan tanya apa yang perlu dilakukan. Ustaz Fauzi pun bagi tahulah, ambil selipar tu, bawa keluar, bawa ke belakang rumah, bacalah sikit selawat, dia ajarlah apa bacaan ni. Lepas tu bakar selipar tu. Lepas dah selesai lupuskan semua barang peninggalan arwah,
Lepas 2-3 hari lepas tu, Puan Ramlah pun telefonlah Ustaz Fauzi ni. Alhamdulillah dah tak ada sebarang gangguan, sama ada dekat luar ataupun dekat dalam rumah. Jadi Ustaz Fauzi pun bagi tahu mungkin makhluk yang ganggu di bilik air dan juga dekat pokok tu adalah makhluk yang sama. Dan sekali lagi Ustaz Fauzi berpesan pada Puan Ramlah sekeluarga, jangan tinggal solat berjemaah dekat dalam rumah tu, solat tepat waktu dan juga sentiasa mengaji di rumah. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video saya, jangan lupa tekan butang subscribe, butang like dan jangan lupa share video saya, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.